Ingat, tak handsome tak apa, janji pandai baca Al-Quran. Hai, Assalamualaikum. Dah mengaji ke belum? Alhamdulillah bertemu kembali bersama dengan saya, Muhammad Mahiruddin bin Ramli, yang mana kita akan membincangkan berkenaan dengan hukum-hukum tajwid yang mudah-mudahan kita dapat mencantikkan bacaan kita dan mudah-mudahan juga kita dapat bacaan yang paling sempurna. Okey, untuk episod kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bacaan nun mati dan tanwin. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita berkenalan dulu dengan bentuk nun mati dan bentuk tanwin. Kita kena kenal dulu, barulah boleh kita nak bacakan, kan? Okey, untuk bentuk nun mati, dia bentuknya macam saya tengok dekat skrin ni lah. Nun mati yang atasnya ada tanda sukun, ataupun kita lihat di dalam Al-Quran, nun mati ini tak ada apa-apa baris, kosong saja, tak ada baris atas, tak ada baris bawah, tak ada baris hadapan. Itu berkenaan dengan nun mati. Kemudian kita lihat pula bagaimana bentuk tanwin. Tanwin ni ada 3. Tanwin 2 di atas, yang mana ada 2 baris di atas. Tanwin 2 di bawah, yang mana dia ada 2 baris di bawah. Dan juga yang terakhir, tanwin 2 di hadapan, ada 2 baris di hadapan. Dan sekarang ni kita lihat pula bagaimanakah cara bacaan nun mati dan tanwin ni. Adakah cara bacaannya sama je, ataupun bacaan nun mati dan tanwin ini berubah-ubah? Ini yang kita akan bincangkan pada episod kali ini, yang mana cara bacaan nun mati dan tanwin ini akan berubah-ubah mengikut huruf apa yang dia bertemu. Ya, mesti ada yang tahu, ada yang tak tahu, kan? Di sini saya akan kongsikan beberapa cara bacaan nun mati dan tanwin. Yang pertama, nun mati dan tanwin itu dibaca dengan bacaan izhar. Bacaan izhar tu apa? Bacaan izhar ini adalah bacaan yang jelas. Yang jelas tanpa dengung. Kita nak jelaskan bunyi bacaan nun mati dan kita nak jelaskan bunyi bacaan tanwin tanpa dengung. Contohnya saya ambil daripada potongan-potongan ayat di dalam Al-Quran, daripada surah-surah lazim yang biasa kita baca. Yang pertamanya, contoh nun mati bertemu dengan huruf-huruf izhar. Baik, ini merupakan potongan ayat daripada surah Al-Bayyinah, ayat yang pertama, yang berbunyi, Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Baik, di sini terdapat bacaan izhar kholqi, di mana pada huruf nun mati bertemu pula dengan huruf hamzah. Yang mana cara bacaan nun mati itu kita bacakan dengan jelas tanpa dengung. Sekali lagi saya ulang. Pada kalimah izhar kholqi, min ahli. Sekali lagi saya ulang. Min ahli. Okey, boleh? Itu untuk contoh yang pertama. Okey, itu merupakan contoh yang pertama, nun mati bertemu dengan huruf-huruf izhar. Yang keduanya kita lihat pula antara contoh tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar, yang mana bacaan tanwin tersebut kita nak bacakan dengan bacaan izhar. Antara contohnya adalah potongan ayat daripada surah Al-Falaq, ayat yang ketiga, yang berbunyi, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Baik, kalau kita lihat ayat ini, kita nampak huruf yang berbaris tanwin 2 di bawah pada huruf qaf bertemu dengan huruf hamzah. Yang mana huruf hamzah ini merupakan di antara huruf-huruf izhar kholqi. Maka bunyi bacaan tanwin itu tadi kita bacakan dengan bacaan yang jelas tanpa dengung. Sekali lagi saya ulang. Ghasiqin idza. Sekali lagi saya ulang. Ghasiqin idza. Ya, tanwin tersebut saya jelaskan sahaja tanpa dengung. Baik, itu untuk contoh yang kedua. Alhamdulillah, itu dia antara contoh bacaan izhar, yang mana kita bacakan nun mati dan tanwin tadi tu dengan bacaan yang jelas tanpa dengung. Okey, itu yang pertama, bacaan izhar kholqi. Yang kedua saya nak kongsikan bacaan nun mati dan tanwin ini dibaca dengan bacaan idgham. Idgham ini pula terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama, idgham bi gunnah, ataupun kata nama lain idgham ma'al gunnah. Yang mana idgham ma'al gunnah ini dibaca nun matinya kita tak kedengaran.
Kita masukkan bunyi bacaan nun mati dan tanwin itu pada huruf selepasnya dan dibaca dengan bacaan dengung. Mesti ada yang dapat, ada yang tak dapat kan? Jom kita lihat contoh. Contoh yang pertama saya berikan di sini adalah bacaan nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Okey, untuk contoh yang ini kita ambil daripada surah Al-Masad ayat yang kelima yang berbunyi fi jidha hablum mim masad. Baik, yang pertama kita nampak bacaan nun mati bertemu dengan huruf mim. Yang mana cara bacaan idgham bi gunnah ini memasukkan bunyi bacaan nun mati kepada huruf selepasnya berserta dengan dengung. Kita tak bunyikan nun mati tu, kita terus masuk pada huruf mim dan dibaca dengan dengung. Mim masad. Sekali lagi saya ulang. Mim masad. Baik, boleh ya? Itu untuk contoh nun mati bertemu dengan huruf mim yang merupakan bacaan idgham bi gunnah. Baik, alhamdulillah, itu yang pertama, nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Yang kedua, contoh yang saya nak berikan ini adalah contoh tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Contoh yang berikutnya masih lagi dekat ayat yang kelima daripada surah Al-Masad. Sekali lagi saya bacakan. Fi jidha hablum mim masad. Baik, kita lihat pula pada huruf lam yang berbaris tanwin 2 di hadapan bertemu dengan huruf mim. Yang mana kita akan cara bacaan idgham bi gunnah ini, kita akan memasukkan bunyi bacaan tanwin tadi kepada huruf selepasnya dan dibaca dengan bacaan dengung. Jadi hablum, hablum mim masad. Tanwin tersebut kita tak baca hablun. Kita masuk terus pada huruf selepasnya iaitu huruf mim dan dibaca dengan bacaan dengung. Sekali lagi ikut bersama dengan saya. Sedia. 1, 2, 3. Hablum mim masad. Bermakna ayat yang kelima ni ada 2 lah contoh untuk bacaan idgham bi gunnah. Yang pertama contoh nun mati bertemu dengan huruf mim dan yang kedua contoh tanwin bertemu dengan huruf mim. Itu dia tadi antara contoh bacaan idgham bi gunnah yang mana contoh daripada nun mati dan contoh daripada tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf idgham bi gunnah. Dan cara bacaannya pun kita telah bincangkan bersama tadi. Dan sekarang kita lihat pula untuk jenis bacaan yang ketiga yang dinamakan idgham bila gunnah. Dia macam adik-beradik tadi dengan idgham bi gunnah. Tadi idgham bi gunnah memasukkan dengan dengung. Dan sekarang ni kita memasukkan juga tetapi kita tak baca dengan bacaan dengung. Untuk bacaan idgham bila gunnah ni jom kita lihat contoh-contohnya. Contoh yang pertama, nun mati bertemu dengan huruf-huruf idgham bila gunnah. Baik, kita lihat untuk surah Al-Ikhlas ayat yang keempat, ayat yang terakhir yang berbunyi walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, pada ayat yang keempat ini terdapat satu bacaan idgham bila gunnah. Dekat mana? Dekat nun mati yang bertemu dengan huruf lam. Cara bacaannya macam mana? Kita akan memasukkan bunyi bacaan nun mati kepada huruf selepasnya dan dibaca tanpa dengung. Sekali lagi saya ulang. Walam yakul lahu. Nun mati bertemu dengan huruf lam tu, saya masuk terus kepada huruf lam dan tidak dibaca dengan bacaan dengung. Sekali lagi saya ulang. Walam yakul lahu. Boleh? Kali yang terakhir kita cuba ulang untuk keseluruhan ayat yang keempat. Sedia? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Baik, itu untuk contoh yang pertama. Terbaik. Itu dia. Contoh untuk bacaan idgham bila gunnah yang mana nun mati bertemu dengan huruf-huruf idgham bila gunnah. Dan sekarang kita lihat pula tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham bila gunnah. Antara contohnya adalah, jom kita lihat untuk surah Al-Humazah ayat yang pertama. Jom kita bacakan dulu. Wailul likulli humazatil lumazah.
Okey, di sini kita nampak ada dua huruf yang berbaris tanwin. Yang pertama tanwin 2 di hadapan pada huruf lam, bertemu pula dengan huruf selepasnya iaitu huruf lam. Di situlah bacaan idgham bila gunnah. Cara bacaannya sama juga, kita akan memasukkan bunyi bacaan tanwin kepada huruf selepasnya dan dibaca dengan tanpa dengung. Jadi bacaan dia wailul likulli. Ya, tanwin tersebut masuk pada huruf lam. Wailul likulli. Itu yang pertama. Satu lagi dekat ayat yang sama, ada tanwin 2 di bawah pada huruf ta bertemu dengan huruf lam juga. Pun sama cara bacaannya, masukkan bunyi bacaan tanwin tadi pada huruf selepasnya dan dibaca tanpa dengung. Humazatil lumazah. Nampak? Ta tadi tu yang berbaris tanwin 2 di bawah tu, saya masuk terus pada huruf lam dan dibaca tanpa dengung. Humazatil lumazah. Boleh? Sekali lagi kita ulang keseluruhan ayat yang pertama daripada surah Al-Humazah. Sedia? Wailul likulli humazatil lumazah. Alhamdulillah. Itu dia untuk bacaan surah Al-Humazah ayat yang pertama. Alhamdulillah. Selesai kita melihat dua contoh. Contoh nun mati dan contoh tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf idgham bila gunnah, dan kita dah bincangkan juga bagaimana cara bacaannya. Dan sekarang kita pergi pula untuk cara bacaannya yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat ni dinamakan bacaan iqlab. Bacaan iqlab ni macam mana? Bacaan iqlab ni, bacaan nun mati dan tanwinnya pun tidak dibaca dengan bacaan jelas. Kita gantikan bunyi bacaan nun mati dan tanwin tersebut kepada bunyi bacaan mim, huruf mim. Perasan tak dalam Al-Quran, kita baca Al-Quran, bila kita sampai je, biasa dia akan berada di atas huruf nun lah. Di atas huruf nun tu ada mim kecil, huruf mim kecil yang ekornya ke bawah. Itu menandakan bacaan iqlab. Yang mana bacaan iqlab ini berlaku apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba. Jom kita lihat contoh yang berada di dalam Al-Quran. Contoh yang pertama. Okey, kita lihat di sini surah Al-Humazah, potongan ayat yang keempat. Saya bacakan dulu. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Baik, pada ayat yang keempat ini terdapat satu bacaan iqlab yang mana terjadinya pada kalimah la yumbazanna. Nun mati bertemu dengan huruf ba. Yang mana di atas huruf nun mati itu ada tanda mim kecil yang ekornya ke bawah. Menandakan itu adalah bacaan iqlab. Kita gantikan bacaan nun mati itu kepada huruf mim dan dibaca dengan bacaan yang dengung. Saya ulang sekali lagi. La yumbazanna. Sekali lagi. La yumbazanna. Boleh ya? Jangan lupa untuk bacakan dengan bacaan yang dengung. Sekali lagi kita ulang keseluruhan ayat yang keempat. Sedia? Kalla la yumbazanna fil hutamah. Alhamdulillah. Itu dia untuk surah Al-Humazah ayat yang keempat. Jom kita lihat contoh yang kedua, yang mana tanwin bertemu dengan huruf ba pula. Tapi jangan terkejut. Di dalam Al-Quran, untuk bacaan iqlab ni, kita takkan jumpa tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Akan tetapi tanwin tersebut telah ditukarkan kepada huruf mim kecil. Jom kita lihat contoh yang berada di dalam Al-Quran. Okey, di sini kita lihat pula daripada surah Al-Alaq ayat yang ke-15. Jom kita bacakan dahulu. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Okey, di sini terdapat satu bacaan iqlab yang mana ianya terjadi pada kalimah lanasfa'an bin nasiyah. Baik, kalau kita lihat bacaan iqlab ini berlaku apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba. Akan tetapi kita tengok kat sini, cara penulisannya kita tak jumpa pun huruf berbaris tanwin. Tapi kita nampak ada mim kecil yang ekornya ke bawah pada huruf ain ni, di atas huruf ain ni. Ain tersebut
pada asalnya berbaris tanwin 2 di atas, akan tetapi telah digantikan tanwin tersebut dengan huruf mim, yang mana kita akan bacakan bunyi bacaan huruf mim lah, dan dibaca dengan bacaan dengung dengan kadar 2 harakat. Sekali lagi saya ulang. La nasfa'an bin nasiyah. Boleh ya? Jom kita ulang keseluruhan ayat yang ke-15. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Alhamdulillah. Baik, itu contoh daripada surah Al-Alaq ayat yang ke-15. Alhamdulillah, telah selesai kita melihat contoh-contoh untuk bacaan iqlab. Dan seterusnya, bacaan yang terakhir, bacaan yang keberapa tadi? Yang kelima, iaitu bacaan nun mati dan tanwin itu dibaca dengan bacaan ihfa. Ataupun nama hukum tajwidnya dinamakan ihfa hakiki. Ini untuk bacaan ihfa hakiki ni pula berlaku apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf ihfa hakiki. Huruf ihfa hakiki antara huruf yang terbanyak sekali. Dia keseluruhan hurufnya ada 15. Maka di dalam Al-Quran kita akan lihat banyaklah contoh untuk bacaan ihfa hakiki ni. Jom kita lihat antara contoh-contohnya untuk bacaan ihfa hakiki. Baik, di sini kita lihat daripada surah Al-Fil ayat yang keempat. Jom kita bacakan. Tarmihim bihijaratim min sijil. Okey, pada ayat ini pula terdapat satu contoh bacaan ihfa hakiki, yang mana ianya terjadi pada kalimah min sijil. Nun mati bertemu dengan huruf sin. Yang mana huruf sin ini adalah salah satu di antara huruf-huruf ihfa hakiki. Maka nun mati tersebut perlu dibaca dengan bacaan ihfa. Yang mana ihfa ni kita kena baca dengan bacaan sembunyi. Kita sembunyikan bunyi bacaan nun mati dan kita bacakan dengan bacaan dengung. Dengung dengan kadar 2 harakat. Sekali lagi saya ulang. Min sijil. Sekali lagi saya ulang. Dengarkan elok-elok. Min sijil. Okey, itu dia untuk contoh bacaan ihfa hakiki nun mati bertemu dengan huruf sin. Sekali lagi jom kita bacakan sama-sama untuk keseluruhan ayat yang keempat. Tarmihim bihijaratim min sijil. Alhamdulillah. Baik, itu untuk surah Al-Fil ayat yang keempat. Okey, itu dia tadi contoh untuk bacaan ihfa hakiki yang pertama, iaitu nun mati bertemu dengan huruf sin. Dan seterusnya satu lagi contoh saya nak berikan untuk bacaan ihfa hakiki, yang mana tanwin pula. Tanwin bertemu dengan huruf-huruf ihfa hakiki. Baik, di sini kita lihat pula untuk surah Al-Masad ayat yang ketiga. Jom kita bacakan dahulu. Sayasla naran zata lahab. Okey, pada ayat yang ketiga ini terdapat satu bacaan ihfa hakiki yang mana terjadinya pada huruf ra yang berbaris tanwin 2 di atas bertemu dengan huruf zal, yang mana cara bacaannya perlu disembunyikan bunyi bacaan tanwin dan dibaca dengan bacaan dengung. Sekali lagi, naran zata lahab. Ya, kita cuba bacakan keseluruhan ayat yang ketiga ini sama-sama. Sedia. Sayasla naran zata lahab. Alhamdulillah. Baik, itu bacaan daripada surah Al-Masad ayat yang ketiga. Alhamdulillah, telah kita melihat contoh-contoh untuk bacaan ihfa hakiki yang berada di dalam Al-Quran. Maka selesailah untuk episod kali ini, yang mana 5 jenis bacaan nun mati dan tanwin. Dan kita akan, pada episod yang akan datang, saya akan membincangkan, saya akan menerangkan berkenaan dengan topik-topik tadi tu dengan lebih mendalam lagi, dengan lebih terperinci lagi, bagaimana ianya berlaku, bagaimana cara bacaannya yang betul dan sebagainya. Terus bersama dengan saya,
Di dalam channel Al-Fatih Channel ni, saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan hukum-hukum tajwid. Mudah-mudahan kita dapat mencantikkan bacaan Al-Quran kita dan mudah-mudahan kita dapat bacaan yang sempurna. Ingat, tak handsome tak apa, janji pandai baca Al-Quran. Assalamualaikum.